Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Arif bin Mahzir, nombor matrik 055620 dan insya-Allah pada hari ini saya akan menjadi moderator untuk majlis forum remaja yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Suka saya ingatkan bahawa pada majlis pada hari ini forum kita akan disertai oleh 6 orang panel, di mana 3 daripada mereka akan menjadi sebagai pecadang, manakala 3 lagi akan menjadi sebagai pembangkang. Tajuk yang lebih khusus kepada mereka adalah imperialism moden barat dalam budaya, peluang atau bencana. Sebuah tajuk yang sangat menarik untuk dikepak oleh para panel kita. Okey. Jadi terlebih dahulu ingin saya memperkenalkan kesemua ahli panel yang ada pada hari ini, bermula daripada Muhammad Nur Afiq, Muhammad Ikram dan juga Muhammad Akmal Afiq sebagai pecadang, dan diikuti Afiq Ashraf, Muhammad Syarul dan juga Wan Hafizuddin sebagai pembangkang. Tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan majlis ini dengan bertanya soalan kepada panel pertama, iaitu Muhammad Nur Afiq sebagai pecadang dan juga Afiq Ashraf sebagai pembangkang. Soalannya berbunyi begini: apakah pengaruh yang dibawa oleh imperialisme moden barat membawa kesan yang buruk atau sebaliknya? Jadi saya mempersilakan panel yang pertama untuk memberikan jawapan serta pendapat kepada soalan berikut. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator Muhammad Alif. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afiq Bazhar, nombor matrik 056871. Bagi menjawab soalan tersebut, imperialisme moden barat merupakan satu peluang untuk kita menikmati, dan ianya bukanlah satu kesan yang buruk bagi kita semua. Imperialisme moden telah berlaku ketika revolusi industri di Eropah. Seperti diketahui, kesan revolusi perindustrian sangat kuat dalam bidang ekonomi, sehingga negara-negara Eropah bersaing untuk mendapatkan bahan industri mereka. Negara-negara yang imperialis menjadikan tanah jajahan mereka sebab untuk mendapatkan bahan mentah dan lokasi untuk memasarkan produk perindustrian mereka. Mereka tidak dapat menjual sepenuhnya produk mereka di rantau Eropah kerana terhadnya penggunaan penduduknya di sana. Salah satu negara yang benar-benar menonjol semasa imperialisme moden adalah Empayar Inggeris. Itu sahaja pendapat saya untuk bagi menjawab soalan daripada Tuan Moderator. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Nur Afiq di atas penerangan yang sangat jelas. Jadi bagaimana pula dengan pendapat daripada panel pembangkang kita? Dipersilakan Afiq Ashraf untuk memberikan sedikit ulasan tentang isu tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator, pihak pencadang, pihak pembangkang serta hadirin yang sudi hadir pada hari ini. Tidak dapat dinafikan apa yang telah dikatakan oleh saudara Afiq tentang poin tersebut. Walau bagaimanapun, di sini saya ada saya hanya ada satu poin untuk saya bahkan sedikit, iaitu kita dapat lihat di sini selepas berlakunya imperialisasi daripada barat tersebut, masyarakat tempatan kita sendiri dipinggirkan dalam ekonomi. Kalau kita dapat lihat, sebelum pihak Inggeris datang ke tanah Melayu, pembesar Melayu merupakan pemilik dan pengusaha lompong-lompong biji pinang, lompong biji di mana pastinya di Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Disebabkan kaedah melombong yang dikatakan tidak menghasilkan keluaran yang banyak, maka tenaga buruh dan teknologi melombong dari luar telah dibawa masuk. Dasar ini memberikan keutamaan kepada golongan asing, seolah-olah merupakan satu prejudis pihak British kepada orang Melayu untuk merupakan tenaga kerja yang tidak sesuai bagi industri pelompongan. Jadi poin bagi saya di sini saya ingin menekankan bahawa imperialisasi barat daripada itu tidak menguntungkan dari segi ekonomi kepada orang-orang Melayu kita sendiri. Itu saja dari saya.
Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Afiq Ashraf di atas penjelasan sebentar tadi. Jadi kita boleh lihat bahawa imperialisme moden barat mampu memberi kesan yang baik dan juga buruk khususnya kepada golongan belia masa kini. Jadi kita teruskan majlis kita dengan bertanyakan soalan kepada yang kedua pada panel seterusnya, iaitu Muhammad Ikram sebagai pencadang dan juga Muhammad Syarul daripada pihak pembangkang. Soalannya adalah, bolehkah imperialisme moden yang dibawa oleh pengaruh barat menjadi paduan kepada golongan belia masa kini? Tanpa membuang masa, kita terus beralih kepada panel kedua yang akan menjawab persoalan ini. Bermula dengan Muhammad Ikram, dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator kita yang dikasihi. Okey, sebelum saya menjelaskan tentang persoalan yang diberi, izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Ikram bin Mazman dengan nama metrik 0511. Imperialisme moden yang dibawa oleh penyajar boleh memberi manfaat dan panduan kepada golongan belia muda pada masa ini. Jawapan saya, ya boleh. Ini kerana imperialisme moden ini ada sisi baiknya yang boleh kita manfaatkan, ada juga sisi buruk yang boleh kita elakkan. Okey, terdapat beberapa punca yang menyebabkan imperialisme moden dibawa oleh tamadun barat kepada yang boleh menjadi pengajaran kepada kita. Antaranya, persaingan antara kuasa barat di antara empayar besar dengan empayar kecil. Jadi, empayar tamadun barat apabila mereka mengetahui bahawa terdapat terlalu banyak persaingan di tempat mereka, lalu mereka akan keluar daripada kawasan persaingan tersebut untuk menuju ke arah tamadun Asia Tenggara yang lebih kurang persaingan. Justru golongan muda apabila mereka dapat persaingan antara usaha mereka seperti mana persaingan terdapat mendapat pekerjaan dan juga mendapat pelajaran. Jadi untuk mengurangkan persaingan tersebut, golongan muda boleh mencontohi tamadun barat ini untuk keluar daripada kawasan persaingan tersengit itu menuju kepada tempat yang kurang persaingan. Okey. Dan juga antara punca lain kenapa imperialisme ini berlaku ialah munculnya slogan beban orang putih. Kenapa beban orang putih? Iaitu mereka berasa tanggungjawab bahawa mereka memerlukan untuk bagi mereka memerlukan untuk menjabarkan tamadun mereka kepada orang yang kurang bertamadun, yang mereka menganggap bahawa tamadun Asia Tenggara ini kurang bertamadun. Jadinya orang muda boleh mencontohi apa yang imperialisme yang mereka lakukan, iaitu apabila orang-orang muda yang berjaya dan orang-orang muda yang mempunyai pendidikan kurang moden daripada segi teknologi, mereka boleh mencontohi imperialisme moden ini dengan menyebarkan teknologi moden yang mereka ada dan juga menyebarkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Okey, sekian saja daripada jawapan daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Okey, terima kasih Muhammad Ikra. Jelas sekali ya penerangan yang diberi oleh saudara Muhammad Ikra, dan terima kasih di atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya daripada sudut pembangkang, apa pendapat Muhammad Syarul tentang persoalan tersebut? Perkara ini sebenarnya haruslah dijadikan iktibar oleh golongan setahun jagung ini untuk tidak menerapkan sebarang diskriminasi dan penghapusan sebarang bentuk adat maupun budaya yang diamalkan oleh satu etnik yang telah menjadi pegangan asas satu bangsa. Ekonomi melalui lebih bersifat skeptikal, iaitu meragu-ragukan, dan sistem-sistem yang telah mereka wujudkan ini adalah bertentangan dengan syariah Islamiah seperti urusan riba. Hal ini juga dengan anak muda kita yang terlalu terikut dengan sistem tersebut sehingga menyebabkan mereka terbeban dari segi tanggungjawab terhadap diri maupun masyarakat. Akhir kata daripada saya juga tidak akan menafikan bahawa kemasukan ilmu-ilmu orang barat ini sebenarnya mengembangkan kemajuan kehidupan masyarakat kita, terutama dalam kalangan anak muda. Namun begitu, tidak semestinya kita jadikan ianya teras panduan utama, kerana ilmu-ilmu Islamiah, peradaban masyarakat timur juga haruslah dititik beratkan supaya anak muda kita tidak kehilangan identiti mereka sebagai satu bangsa yang dibawa oleh darah yang mengalir di tubuh mereka itu. Sekian dari pandangan saya. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Syarul di atas penerangannya sebentar tadi. Jadi, berdasarkan apa yang diterangkan oleh saudara Ikram dan juga Syarul,
kita boleh membuat satu konklusi ringkas, iaitu imperialisme moden barat mampu menjadi panduan kepada golongan belia, namun tidak kesemuanya boleh dijadikan sebagai rujukan. Baik, kita teruskan belajar kita pada hari ini dengan pertanyaan soalan yang terakhir kepada panel yang ketiga diwakili oleh Muhammad Afiq, Kamal Afiq daripada pihak Pencadang dan juga Wan Hafizuddin daripada pihak Pembangkang. Soalan untuk mereka berdua ialah, adakah imperialisme moden barat memberi kesan yang negatif kepada minda generasi muda secara keseluruhannya? Tanpa membuang masa, dipersilakan panel yang ketiga iaitu saudara Muhammad Kamal Afiq untuk memberi penjelasan tentang persoalan tersebut. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator Muhammad Alif. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Saya Muhammad Akmal Afiq Abdul Rashid, nombor matrik 056869. Bagi menjawab persoalan tersebut, saya ingin mengemukakan satu contoh di mana berlakunya imperialisme barat di Asia Tenggara adalah kerana berlakunya diversi perindustrian di Eropah. Kepesatan sektor perindustrian di Eropah sejak abad ke-17 membolehkan mereka mengeluarkan berbagai hasil perkilangan secara besar-besaran. Mereka memerlukan bekalan bahan mentah secara konsisten. Mereka juga memerlukan kawasan pasaran baru. Kedudukan Asia Tenggara yang strategik kerana terletak di antara China dan India. Keadaan ini mendorong perluasan imperialisme yang lebih pesat di timur, terutamanya di China, India dan Asia Tenggara. China dan India menjadi sasaran imperialisme barat kerana berpotensi untuk dijadikan pasaran yang luas bagi barangan mereka. Daripada peristiwa ini, saya dapat simpulkan bahawa imperialisme barat dapat membantu sebuah negara seperti China, India dan Asia Tenggara dari sudut perindustrian. Hal ini kerana kemasukan teknologi barat yang lebih canggih dan mengembangkan lagi kemajuan dan teknologi dalam revolusi perindustrian dan industri lainnya. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa imperialisme barat tidak memberi kesan negatif pada pemikiran generasi muda kerana kemajuan yang dicapai pada hari ini memberi kesenangan dan keselesaan pada generasi muda daripada hasil kesan daripada kesan imperialisme barat. Sampai di sini saja isi yang saya nak sampaikan. Saya Okey, terima kasih diucapkan kepada terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Akmal Afiq di atas perkongsian sebentar tadi. Sangat jelas dan mudah difahami. Jadi bagaimana pula daripada sudut pembangkang tentang persoalan ini? Saya menjemput saudara Wan Hafizuddin untuk memberi pendapatnya. Dipersilakan. Aku tak nak buka kat ni. Aku tak tahu. Aku tak nak guna iPad. Tak nak guna iPad. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator Muhammad Alif. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wan Hafizuddin bin Majari, nombor menteri. Menjawab persoalan yang dikemukakan oleh moderator, imperialisme moden barat memberi kesan negatif kerana berlakunya penerapan budaya asing tanpa disedari. Contohnya budaya asing yang menular menerusi filem-filem barat yang mengandungi unsur keganasan dan seksual. Muzik dari barat pula seperti K-pop dan rock telah menerap dalam budaya kita. Oleh itu, kesannya generasi muda hari ini gemar mengamalkan budaya hedonisme dan terpengaruh dengan ideologi ekstremis. Penerapan budaya asing juga menyebabkan terhakisnya nilai ketimuran dan keruntuhan akhlak generasi muda. Misalnya, gejala penyalahgunaan aktiviti pelacuran dan seks rambang semakin meningkat. Pakaian wanita yang menjolok mata juga telah menular dalam masyarakat negara kita. Satu lagi kesan yang paling ketara ialah pergaulan bebas dalam kalangan remaja hari ini. Oleh itu, perkara ini jelas memberi kesan negatif kepada pemikiran generasi muda kerana generasi muda sekarang mudah terikut-ikut dengan perkembangan budaya barat. Okey, sekian sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Baik, keputusan yang sangat menarik lagi jah daripada kedua-dua panel sebentar tadi. Apa yang saya boleh rumuskan daripada persoalan tersebut ialah secara amnya, kesan yang positif akan memberi kesan yang baik, manakala kesan yang negatif akan membawa padah. Kita sebagai rakyat Malaysia, khususnya golongan belia, haruslah bijak membuat keputusan dan juga berfikir sebelum bercakap maupun bertindak. Tidak dinafikan lagi bahawa
negara-negara di sebelah barat telah mencapai kemajuan yang sangat hebat sentanding dengan negara kita. Namun itu tidak bermaksud kita harus mengikut garis panduan mereka satu persatu. Bab kata pepatah, buang yang keruh ambil yang jernih. Sebelum saya menutup majlis pada hari ini, kita akan adakan sesi soal jawab. Para peserta bebas untuk bertanya kepada mana-mana panel tentang apa-apa soalan berkaitan dengan tajuk pada hari ini. Tanpa membuang masa, dipersilakan peserta yang pertama untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, baik. Saya ingin bertanya kepada saudara Afiq Ashraf. Ya. Soalan saya, berdasarkan kajian yang telah anda lakukan, bilakah imperialisme moden barat bermula? Okey, dipersilakan Afiq Ashraf. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara yang bertanya soalan. Sebuah imperialisme bermula pada awal abad ke-15 apabila kuasa-kuasa barat menguasai wilayah-wilayah Amerika Latin, Afrika dan Asia. Namun begitu, untuk Asia Tenggara, ia berlaku pada awal abad ke-16 lagi. Kerana ini didorong oleh hasrat mereka untuk menguasai sektor ekonomi dalam kawasan tersebut. Okay, saya kira itu jawapan saya. Kembali kepada moderator. Okey, terima kasih kepada yang bertanya soalan sebentar tadi. Ada lagi ke yang nak bertanya soalan sebelum saya menutup majlis? Dan saya rasa mungkin ini adalah soalan terakhir lah untuk sesi kali ini. Okey, soalan daripada Farisha Aina. Apakah impak positif imperialisme kepada golongan belia melalui penyebaran media? Mana-mana panel yang nak menjawab, dipersilakan. Kepada Afiq Kim, Nur Afiq, Muhammad Nur Afiq, pihak bercadang, dipersilakan. Soalan terakhir untuk malam ni. Saya tidak mendengar jelas soalannya. Boleh ulang balik soalan dia? Apakah impak positif imperialisme kepada golongan belia melalui penyebaran media? Ataupun kita boleh tengok impak positif kepada golongan belia melalui penyebaran media ni, kita boleh tengok kebanyakan golongan belia gunakan social media sebagai bukan sebagai tempat perhubungan, tapi melalui perniagaan juga boleh dilakukan secara bisnes online, tidak begitu ni Muhammad Nur Afiq? Betul, saya fikir begitu juga. Dia impak positif yang kita boleh dapat ni boleh membuat duit. Boleh buat duit juga, seperti kalau kita menggunakan sosial media sebagai media penyebaran. Seperti, kita semua boleh dapat dapat data pengguna yang banyak. Seperti kalau kita boleh pergi ke platform ke Instagram, kita boleh menggunakan peer review daripada influencer yang ada. Jadi bila semua produk yang telah di peer review, kita boleh tahu apa itu yang kita nak jual, apa itu kita nak beli melalui influencer yang ada. Dan itu juga boleh mendapat boleh tingkatkan ekonomi peniaga yang ada di negara sekarang. Okey. Itu pendapat saya. Okey, terima kasih saudara Muhammad Nur Afiq. Okey, soalan yang tadi yang tergandala tadi. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Mariam Jamilah. Saya ingin bertanya soalan kepada panel kita, iaitu saudara Muhammad Syarul. Terdapat banyak kesan baik imperialisme barat. Apakah kesan terhadap sektor ekonomi yang tuan sedia maklum tahu berdasarkan pengalaman tuan? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Saudara Muhammad Syarul. Okey. Baik, terima kasih saudari Mariam atas soalan yang dikemukakan tadi. Okey, saya bagi penerangan ringkas saja.
antara kesan baik yang saya amati daripada pegangan imperialisme moden ini atas ekonomi adalah saya tahu kemajuan dalam pelbagai sektor kita seperti pertanian, pembuatan dan pelancongan kini. Kemajuan ini juga sebenarnya menggalakkan kemasukan pelabur asing yang memberi impak kepada pembangunan ekonomi tempatan kita seperti Petronas, Proton maupun DRB Highcom. Manfaat daripada ilmu-ilmu tamadun barat ini juga menjadi rujukan dalam sektor buruh berkemahiran tinggi dalam melaksanakan tugasan-tugasan yang melibatkan penggunaan teknologi terkini. Harap menjawab soalan saudari. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Muhammad Syahrul Ruzan. Dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi. Terima kasih atas jawapan yang pada itu tadi. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syahrul di atas jawapan yang sangat-sangat bernas. Dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Rumusan terakhir saya untuk topik kali ini adalah ilmu itu datang daripada pelbagai sudut, daripada pelbagai tempat dan sudut di serata dunia. Tanpa ilmu, kita tidak mampu untuk mencapai ketamadunan yang tinggi serta berjaya. Tidak dapat dinafikan bahawa kesemua ilmuwan barat telah menjadi sebagai tulang belakang kepada para paduka ilmu dari dulu sehingga kini. Tidak ada negara yang sempurna. Mungkin imperialisme moden barat boleh membawa bencana, tetapi ianya juga mampu menjadi peluang kepada kita untuk sama-sama maju demi mencapai kemajuan serta keharmonian sebuah negara. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk dan lemah adalah kelemahan diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi.